Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kali ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk mendaftarkan projek dalam sistem PPHP. Okey, sistem PPHP ni kita telah kemas kini untuk menyeragamkan data projek setiap pengusaha. Sebelum ni pendaftaran projek dilakukan tidak mengikut pusingan projek. Sebagai contoh, seorang ahli mempunyai 4-5 projek padahal kesemua projek tersebut adalah sama, cuma berbeza pusingan. So, untuk kemas kini terbaru ni, setiap projek yang baru didaftarkan boleh mempunyai beberapa pusingan di dalamnya. Okay, sekejap lagi saya akan tunjukkan apa yang saya maksudkan tu. So, kita akan teruskan ke proses pendaftaran projek lah. Okay, seperti yang tuan-tuan lihat, kita sekarang berada di website PPHP, sistem PPHP. So, untuk tuan-tuan mendaftar projek, tuan-tuan kena log masuk ke dalam sistem dululah guna kad pengenalan dan kata laluan tuan-tuan. Okey, untuk langkah pertama tuan-tuan kena log masuk, pilih kepada pengusaha ni. Okey, seterusnya tuan-tuan masukkan kad pengenalan tuan-tuan dan juga kata laluan tuan-tuan lah. Okey, bila dah log masuk, okey, tuan-tuan akan berada dalam akaun tuan-tuan. So, untuk langkah pertama, tuan-tuan kena pergi ke senarai projek ni. Senarai projek. So, tuan-tuan akan nampak data projek tuan-tuan telah hilang. Mungkin yang mana dah daftar sebelum ni, kita dah hapuskan semua. So, yang baru ni kita start bermula dari kosong balik. So, projek tuan-tuan akan clear lah untuk setakat ni. So, tuan-tuan kena daftarkan projek tuan-tuan yang baru. Okay, so langkah seterusnya, bila dah berada di halaman senarai projek ni, tuan-tuan kena klik daftar projek. Okay. Okay, so bila klik daftar projek tu, borang pendaftaran akan dipaparkan seperti berikut, seperti yang tertera ni. So, apa yang tuan-tuan perlu lakukan adalah masukkan maklumat projek tuan-tuan lah. Okay, sebagai contoh, saya ada Chili Vertigasi Kampung Balak. Okay, sebelum ni tuan-tuan masukkan Chili Vertigasi pusingan 1, pusingan 2, betul? So, yang terbaru ni tak perlu penamaan pusingan tu. Sebab kat bawah ni dia dah bagi tahu setiap pendaftaran projek akan bermula dengan pusingan 1. So, maksudnya tak kira lah tanaman projek tuan-tuan tu dah masuk musim keempat ke, musim kelima ke. Tapi once bila tuan-tuan dah daftar projek dalam sistem ni, sistem akan kira dia sebagai pusingan pertama. Okay. Okay, so seterusnya penuhkan saja borang ni. Contoh saya masukkan sini. Okay, latitude longitude kalau tuan-tuan boleh ada data boleh masukkan, kalau tak ada boleh biarkan kosong saja. Okay, lepas tu pilih tarikh tanam. Tarikh tanam ni tuan-tuan punya projek pusingan yang terkini. Maksudnya kalaulah sekarang tuan-tuan dah buat pusingan keempat, tapi dalam sistem ni dia akan kira pusingan pertama juga. Cuma tuan-tuan kena masukkan data pusingan keempat tu lah. Sebagai contoh, tarikh dia, saya tanam 1 Januari 2020. Okay, keluasan dia 1000 polybag. Nilai projek saya tak pasti. So, saya tiada bantuan dari mana-mana pihak. So, saya klik. Bila data semua dah betul, dah dimasukkan, so klik daftar. Okay, bila pendaftaran tu berjaya, dia akan bagi alert ke atas ni. So, status pendaftaran projek adalah belum disahkan. Maksudnya, pengurus projek pihak Kuala Langat akan menyemak data projek tuan-tuan dan akan disahkan lah. Kalau dia ada penolakan, data tuan-tuan tu ditolak, dia akan keluar kat sini lah.
dan juga ada notifikasi. Sebagai contoh saya buat satu penolakan. Sebentar ya. Okay, bila pendaftaran projek tuan-tuan tu ditolak, tuan-tuan akan dapat notifikasi seperti di atas ni. Dia akan kata Cik Ahmad Firdaus menolak pendaftaran projek. So tuan-tuan boleh klik dan tuan-tuan boleh tengok apa alasan penolakan dari Cik Firdaus ni lah. So bila ni tuan-tuan boleh kemaskini mengikut apa yang diarahkan oleh Cik Firdaus ni. So tuan-tuan boleh kemaskini lah. So sebagai contoh saya kemaskini jumlah polybag. Saya kemaskini. So sistem akan menghantar balik notifikasi tu kepada Cik Firdaus lah. So log pendaftaran akan dikemaskini. So seterusnya bila Cik Firdaus dah sahkan projek tuan-tuan, so sebagai contoh ni saya sahkan ya. Okey, sebagai contoh saya dah sahkan projek. So tuan-tuan akan dapat notifikasi juga ke atas ni menyatakan Cik Firdaus ni meluluskan pendaftaran projek tuan-tuan. So bila tuan-tuan klik kat situ, tuan-tuan akan pergi ke profil projek tuan-tuan lah, ataupun tuan-tuan boleh pergi kat menu projek ni. Tuan-tuan dah nampak ada satu senarai projek kat sini, bilangan pusingan ada berapa, dan tuan-tuan boleh papar profil lah. Okay, so ni adalah profil projek tuan-tuan, dan tuan-tuan akan perasan ada perubahan kat pusingan projek tu lah. So kat sini dia akan senaraikan seberapa banyak pusingan yang tuan-tuan dah daftarkan. Sebagai contoh untuk projek Pertigasi Kampung Balak ni saya ada satu pusingan saja. So nanti data jual beli saya akan berlaku kepada projek yang aktif ni lah, pusingan yang aktif ni lah. So semua jualan hasil ladang saya akan dimasukkan ke dalam pusingan pertama ni. Maklumat jumlah hasil tuaian ni adalah keseluruhan untuk projek ni. Contoh kalau ada 5-6 pusingan, so jumlah keseluruhan kat sini adalah merangkumi ke semua pusingan. Cuma kalau tuan-tuan klik kat profil pusingan tu, okay, untuk profil pusingan dia ada profil sendiri. So tuan-tuan boleh lihat maklumat pusingan tersebut lah. So contoh pusingan pertama ni saya ada 1200. Mungkin pusingan kedua saya dah kurang atau tambah jumlah keluasan lah. Mungkin dah 2000 polybag atau sebagainya lah. So setiap pusingan pun dia ada maklumat lah. So jumlah hasil tuaian ni adalah jumlah hasil tuaian untuk pusingan ni sahaja. Okay. So seterusnya tuan-tuan boleh lihatlah anggaran pengeluaran hasil untuk setiap pusingan tuan-tuan tu. So data ni sepatutnya minggu ni saya keluarkan 18 kilo untuk hari Isnin. Hari Rabu saya patutnya keluarkan 24 kilo dan seterusnya lah. So data ni sebenarnya tuan-tuan boleh semak untuk mengetahui kadar prestasi projek atau projek tuan-tuan lah. Sepatutnya dengan angka ni tuan-tuan boleh bandingkan jumlah tuaian yang sebenar tuan-tuan dengan anggaran yang diberikan oleh sistem PPHP ni. Okay, yang lain ni kita ada jadual tanaman, tuan-tuan boleh buat semakan dan boleh buat tindakan kat situ lah. Okay, seterusnya kita ada prestasi projek. Prestasi projek ni bila tuan-tuan klik, dia akan pergi ke laporan prestasi tuan-tuan lah. So semua projek tuan-tuan mengikut pusingan tu akan dianalisa. Maksudnya kalau tuan-tuan tengok kat sini untuk hasil projek ni ada berapa tuaian, ada berapa jualan. So setiap minggu tu dia akan semak lah, start dari tuan-tuan tuai
sepatutnya 9 hari bulan Mac tuan-tuan boleh dapat 18 kilo, tapi nanti kalau tuan-tuan dah buat jualan kepada PPK Kuala Langat, nilai sebenar yang tuan-tuan jual tu akan keluar kat setiap data ni lah, setiap kolom ni. Okay, so kita pergi balik ke senarai projek, profile projek. So bila tuan-tuan pergi ke profile projek tadi, projek profile. Okay, so bila pendaftaran pusingan kedua pula hanya boleh dilakukan bila projek ni dah ditutup. Sebagai contoh, kalau pusingan pertama ni dia masih aktif, tapi bila saya klik daftar pusingan baru, sistem akan menolak pendaftaran lah. Dia akan bagi tahu kena tutup pusingan dulu. So cara dia, tuan-tuan kena tutup dulu pusingan tu, baru boleh daftar pusingan baru. Sebagai contoh, saya tutup pusingan ni. Ya pasti. Okay. So pusingan ni dia dah ditutup. So saya boleh buat pendaftaran pusingan baru. So saya buat, sistem akan automatik tahu tuan-tuan mendaftar untuk pusingan keberapa sebenarnya. So tadi pusingan 1, so yang ni dia sistem akan detect dia adalah pusingan kedua. So tuan-tuan boleh masukkan data untuk pusingan kedua lah. So contoh untuk pusingan kedua, saya start tanam 1 bulan 3 2020. Polybag dia saya dah naikkan jadi 1,500. Dan juga contoh saya ada bantuan. Untuk pusingan kedua ni saya dapat bantuan 10,000 dari usahawan muda. So saya akan daftar. Okay, sama juga bila pendaftaran pusingan baru, status dia adalah belum disahkan. So tuan-tuan kena tunggu pengesahan dari pihak PPK lah. So maksudnya bila tuan-tuan klik kat papa profile ni, okay, so dia akan sama juga macam tadi, dia ada log. So kalau ada tindak balas dari pihak PPK akan keluar lah kat bawah ni, apa yang dia tolak ke. Kalau dia sahkan, sistem akan terus sahkan lah. So ni maklumat tuan-tuan pusingan baru projek tuan-tuan lah. So yang ni pusingan terdahulu, bila tarikh tanam, bila tarikh anggaran, tarikh tuai. So pusingan ni tuan-tuan boleh kemas kini lah. Kalau tiba-tiba ada tersalah masuk data ke, so boleh kemas kini balik. Okay. So sebagai contoh, yang ni saya sahkan. Okay, bila PPK dah mengesahkan pusingan tuan-tuan tu, tuan-tuan akan dapat alert ke atas ni lah. Dia akan beritahu Encik Ahmad meluluskan pendaftaran pusingan. So tuan-tuan boleh klik. So tuan-tuan boleh nampak pusingan kedua, status dia telah diaktifkan. So sama juga, so data pusingan kedua ni akan berbeza lah. So semua nanti tuan-tuan akan buat jualan kepada PPK, so dia akan masuk ke data pusingan kedua ni. So tuan-tuan boleh tengok profile project. So tuan-tuan ada 2 pusingan. So satu telah ditutup, satu masih aktif. So begitu juga jika pusingan bila tuan-tuan masuk ke pusingan ketiga, sama juga tuan-tuan kena tutup dulu pusingan, baru boleh daftar pusingan baru. So harap tuan-tuan faham apa yang saya terangkan, dan mohon maaf jika ada kesilapan, dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.